Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad bin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya syukuran pada hadir ke majlis kita pada malam ini, iaitu kerana memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya juga mengeragukan kehadiran Imam Ratu kita dalam Masjid Al-Falah, Tuan Guru kita, dan Haji Mahasiswa merupakan penerimaan impotan kita pada malam ini, Nazir Masjid Al-Falah bersama kita, tuan-tuan dan puan-puan, penduduk Taman Puanji, Taman Sutindaya dan kawasan sekitarnya. Ya. Jadi 27 Rejab merupakan peristiwa yang kita peringati setiap tahun. Sebelum itu saya ingin mengumumkan beberapa perkara berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa yang berlaku pada minggu ini ataupun minggu depan, ya. Yaitu yang pertamanya jemputan daripada ibu sekalian kita dan menjemput kita semua ke Kota Baru Kelantan pada 12 ribu lagi. Saya kata tetapi dah siapa yang jadi tuan-tuan boleh tunggu di stesen Bahau Raya Nakwaina. Jadi kita doakan semoga majlis semoga terurus, nanda beliau berjalan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, ada di antara rakyat kita yang akan hadir ke majlis tersebut oleh kerana perjalanan yang jauh, ya, memakan masa dalam 7 jam. Kita doakan sahabat kita yang pergi meraihkan majlis tersebut selamat sampai ke destinasi dan selamat kembali. Ya. Jadi perjalanan ini umur 70 ni bagi yang bermasalah. Balik jam, itu penuhkan saya. Jadi selamat pergi pada Tiga Zul dan rakan-rakannya yang akan ke sana, ya, pada minggu Ahad yang diberitahu pada saya. Yang keduanya, jalanan ke depan, iaitu Cik Ustaz dengan Ustaz Panah Hussein. Jadi Cik Ustaz kalau dia tak nak balik, dia akan berwakil lah. Seperti tadi sebut saya tengok wakil tersebut daripada beliau dan majlis kita seperti biasa pada malam tadi. Yang berikutnya berhubung dengan Facebook, ya, yang kita nampak ada wajah Al-Rawdah bagi Ustaz kita ni. Jadi pada rakan-rakan yang jumpa masa nemak-nemak Facebook itu, kita like bersama-sama dengan Ustaz kita, ya. Gambar lalu dia. Dia nak buka kawan dia. Kalau sekitar, bawa sekitar. Kalau cikgu, nunggu cikgu. Jadi itu satu penghormatan daripada kita kepada dia, ya. Jadi ada pengajaran yang terdapat yang dibawanya dalam tazkirah yang disampaikan dengan itu. Saya percaya, tengok kan sesoal tak terjawab. Saya pun tak tengok, tapi saya like lah. InsyaAllah bukan apa kita. Saya pun namanya surau, cerita tahun surau ni mula-mula mari. So yang menaik nak cerita saya tadi, saya bakal buat jauh ni nak beritahu apa cerita. Lebih baik tak payah. Dia termasuk Masjid Jami' Bahau. Saya nak Masjid baru pun dah 3 orang. Tapi kalau situ yang lain, minta maaf, tak boleh. Tak boleh ya, sampai diri sendiri. Yang ketiganya, anak-anak ada di luar lah.
Kalau nak sagu hati, masuk ke dalam, kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustaz pada malam ini, dan akhirkan surah Isyak jumpa atau nak pergi duit belanja sekolah ataupun besok pagi, untuk besok pagi. Minum teh sesama pada siapa? Pada cik dan depan dan masjid. Asyuk sama orang lain minum orang lain. Saya bagi puasa. Anak orang tua dia jalan. Anak-anak ni dia. Jadi lambat ke buat pemikat tu, tak apa mana yang ada kan, kaki dia lah. Dia tu akan bagilah ya. Dan yang kelima, saya nak ucap terima kasih pada tim yang hari ini yang memasak di surau dan ada rezeki pula. Ya, ada pula yang bagi semua. Jadi alhamdulillah saya akan makan. Terima kasih banyak pada tim kita. Dan malam ini jamuan kita Muslimah minta kita secara buffet layan diri. Lepas itu ada ujungnya sama juga masuk sendiri. Jadi terpulanglah aku alih kan ya. Kalau alih itu boleh masuk tong, dia masuk tong lah. Jadi bukan apa. Bila sesama buat semua sudah siap. Dan seterusnya pada malam ini kita bersama dengan Ustaz kita untuk kita mendengar berhubung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi dari Makkah bayi ke Madinah, naik Siratul Muntaha, turun balik pergi ke di Baitul Maqdis, Mi'raj ni masjid, kemudian balik ke Makkah ya. Jadi ada yang pergi umrah baru ni daripada Madinah ke Makkah berapa jalan? Ada sini ke ibu itu kan, itu jugalah ya. Kalau mereka maklumat masa kenabian berusia berapa lama dia jadi Nabi, 5 tahun atau 10 tahun ke Ustaz bukan pada kita ya. Perjalanan itu naik ke atas, kemudian di sana dapat solat, turun balik ke bawah. Nabi siapa yang nahan menjaga kita ni, sebab umat Nabi Muhammad ni kecil-kecil betul ya. Umur 63 kata adalah umur yang dikatakan diberi oleh Allah SWT. Kita bersyukur ya, pada masih dapat lagi bersama kita bersuara pada naikkan apa yang kita ingati. Dan seterusnya bila Nabi buat Isra Mi'raj pula macam kita ni, kalau ada orang Ustaz beritahu Ustaz yang pertama apa pula yang menjadi hantu kompek rumah orang kata yang jahat kan, boleh buat baik ni. Kalau kat Kuala ni memang tak ada lah. Tapi dalam Nabi memang ada ya, yang sentiasa tak bersetuju dia apa yang Nabi lakukan. Jadi insyaAllah dapatan kita pada malam ini, balikkan saya tanya rumah saya, rumah saya tanya saya. Siapa dapat jawab? Rumah sendiri lah kan. Siapa dapat jawab, dia tak dapat jawab, dia belajar lagi. Jadi insyaAllah, maka dengan itu saya dengan berbangganya dan Ustaz jemput Ustaz kita menyampaikan saya rasa berceramah, saya segerakan dia apa sampai kan Ustaz ceramah dalammu ada dapat sejam dari sisi Ustaz ya boleh nakkan ilmu untuk peringati ya kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin, amin ya rabbal alamin. Yang muliakan Al-Fadil Tuan Haji Yusuf bin Sulaiman, Tuan Imam, tuan-tuan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni bukan kuliah ilmu tapi ceramah nama dia. Apa beza dia? Wallahu a'lam. Nanti ceramah ni kita tak ikut satu tajuk lah kan. Kita tak ikut tajuk. Ceramah ni adalah pokok esei. Itu dia. Pokok dia apa yang tergagak nak disebut-sebut. Sebab itu sebenarnya ceramah ni mudah sebenarnya daripada mengajar kuliah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Kebetulan pula malam ni adalah malam 27. Malam 27 ini diriwayatkan malam Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di Isra'kan daripada Mekah dari Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa. Di situ pun kalau kita kupas kata-kata di situ saja memberikan faham kepada kita bahawa umat Islam ini tidak boleh merupakan Masjidil Aqsa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran itu. Yang kedua, Nabi itu Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu apa kita kata ada nilai yang sangat rapat dengan umat Islam. Sebab selalu disebut bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid kita, masjid umat Islam keseluruhan dia, bukan masjid orang Palestin sahaja, masjid kita. Kalau masuk pula tercemar Masjid Al-Aqsa, kita yang tercemar dia. Iaitu sebab itu setiap tahun kita nak tak boleh lari. Kita nak lolang mata Palestin ni kan, mana nak sebut sebut juga. Sebab terpaksa kita sebut. Bila Isra ada yang Masjid Al-Aqsa. Itu menggambarkan kita tak boleh lelap mata apa yang berlaku di Palestin. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala Isra'kan pada bulan Rajab. Sebab itu Isra ini ada sebagian ulama menulisnya adalah fasal sebelum Isra dan fasal ketika Isra dan fasal lagi selepas Isra. Jadi ada 3 fasal nak dibincangkan, yang tak mungkin kita nak sebut dalam waktu yang pendek. Mungkin 3 pertemuan, 3 ceramah kena cerita kalau kita tentang Isra ini. Sebab peristiwa Isra ini dia ada fasa sebelum berlaku kan? Dan ketika berlaku dan selepas berlaku. Sebab itu peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW, bahkan sepakat ulama menyebut bahawa waktu yang mulia bagi Nabi kita SAW, waktu yang paling mulia bagi Nabi SAW adalah ketika mana di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling tinggi kemuliaan Nabi itu seluruh hidup dia, semenjak Nabi dilahirkan sampai kewafatan dia,
apakah hari yang paling mulia? Macam tuan-tuan boleh tanya, bilakah hari yang paling gembira? Malam berkahwin lah, dia kata. Itulah lepas tu tak peduli dah orang lah. Malam tu lah yang beri dia jadi raja sehari. Raja sehari, lepas tu tak jadi dah. Waktu yang paling riang masuk nikah kan. Sebutlah apa ya. Jadi sepakat ulama mengatakan, apakah hari yang paling mulia, yang paling menggembirakan Nabi SAW? Maka adalah ketika Nabi di Mi'raj dan Isra dan Mi'raj. Dan berlakunya Mi'raj itu sehingga ulama menamakan dia adalah malam hiburan. Malam hiburan bagi Nabi SAW. Sebab itu ulama menyebut Isra dan Mi'raj ini adalah tasliyatul lirrasul. Tasliyah ni bermaksud dia menggembirakan, untuk menggembirakan hati Nabi. Dalam bahasa Arab, kalau maksud tasliyah ini adalah satu bentuk usaha kita untuk memujuk seseorang selepas dia kesedihan. Itu tasliyah. Tasliyah ni bila kita memberikan kegembiraan kepada seseorang selepas dia bersedih, itu nama tasliyah. Anak kita menangis merau, macam mana nak tasliyah dia? Pergi KFC nak langsung nak roti dia menangis. Riang lah tasliyah. Apalagi kegembiraan budak. Tasliyah ni kita memujuk dia daripada dia bersedih kepada hilang kesedihan dia. Itu nama tasliyah. Tasliyah. Jadi kalau anak-anak sekarang ni, dia cara dia nak berbakti dengan mak ayah kan. Mak ayah Saudi, kau tak balik-balik, kamu tak balik. Ada tahu ayah Saudi, balik dia dah ajar. Benar ayah, kemarin Highland gitu. Ayah je kaki jalan. Kan? Walaupun kaki tak kuat, tapi memang berjalan. Masuk lagi tu buat berjalan, riang dia kan. Riang dia. Lama duduk seorang kali bawa. Itu nama dia tasliyah. Riang dia kan. Nama dia tasliyah. Tasliyah ni kita beri satu kegembiraan pada orang selepas dia bersedih. Itu nama tasliyah. Jadi Isra dan Mi'raj ini dinamakan tasliyah, hiburan. Jadi maksud Isra dan Mi'raj ini sebuah satu hiburan, dan kemuncak hiburan Nabi SAW, menghiburkan, mengembirakan Nabi SAW selepas Nabi kesedihan. Nabi kesedihan. Jadi kegembiraan yang paling nikmat iaitu bila saat kita sedih, orang mengembirakan kita. Itu satu nikmat yang paling hebat lah. Daripada kita dah gembira dah, orang tambah tak ada orang. Kita dah gembira dah, balik tang Korea, orang ajak Langkawi. Tak rasa. Tak terasa seronok. Kita ni jauh. Tak. Sampai sini ada belanja kelas berjalan Langkawi. Tak mati kita dan kerja pun dah sampai. Contoh halal kan. Jadi maksud kita mengembirakan seorang bukan daripada orang yang bersedih. Dia bau riang, bau keluar negeri, dia bawa kita gembirakan dia, ajak pergi Kedah. Kerja dia orang sini orang mana tak bagi, setahun tak berorak, ajak dia pergi Kedah, riang lah dia. Jadi tasliyah ini adalah memberikan sesuatu kegembiraan selepas berlaku kesedihan. Dan memang pun apa yang berlaku kepada Nabi SAW, kesedihan. Sehingga tahun itu dinamakan sebagai Amul Huzun. Amul Huzun, tahun duka cita. Sebelum itu dinamakan tahun duka cita, tahun kesedihan. Diberikan nama tahun Nabi itu tahun Amul Huzun, tahun duka cita. Kenapa?
Sebab dalam satu tahun berlaku kematian 2 orang yang disanjungi, yang disayangi oleh Nabi SAW. Yang pertama, kematian Abu Talib. Yang kedua, kematian Siti Khadijah. Jadi dua-dua sosok orang ini adalah satu sosok yang sangat penting dalam hidup Nabi SAW, sehingga ulama membuat kajian semula. Kajian apa? Kajian semula tentang Abu Talib. Sebab dalam riwayat mengatakan Abu Talib tidak beriman, tak beriman. Dia mati tidak dalam iman, bukan dalam Islam. Tetapi ada ulama membuat kajian bahawa Abu Talib ini beriman. Naik kajian tulis. Kitab itu ditulis oleh Syekh Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada zaman itulah. Zaman tu 20-an 30-an dulu. Jadi Mufti Mekah ni hebat-hebatlah. Syekh Zaini Dahlan ni tahu zaman 30-an atau 40-an. Dia cek balik. Tanya tuan guru Google. Dah tulis tu. Sebenarnya maklumat mudah sekarang ni. Dia tengok maklumat banyak kan. Kalau dulu susah. Kalau sebab macam tu pergi cek kitab kan. Ada kitab je ni. Sekarang sudah tuan guru semua ada dalam Google. Ustaz Google. Jadi Syekh Zaini Dahlan menulis satu kitab. Tajuk kitab tu Najah Abu Talib. Nama kitab tu Najah Abu Talib. Mufti Mekah. Najah Abu Talib. Berjayanya Abu Talib daripada azab neraka. Dan dia menulis kitab tu dan dia mengatakan Abu Talib adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengupas soal iman ataupun dia mengupas soal Islam. Jadi orang masuk Islam ni apa syarat dia? Jadi yang kita tahu syarat masuk Islam, iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalb. Al-Islam itu ataupun iman itu iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi, at-taqrir bil lisan. Itu Islam. Jadi jumhur ulama mengatakan Islam itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, datang keyakinan hati dia tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau orang Kristian memeluk agama Islam, dia dihimpit oleh keraguan kan? Macam mana Tuhan ada tiga satu. Dia panik. Tapi dia macam mana itu dia dapat? Bila dapat hidayat, nampak Islam yang lebih sesuai pemikiran dia, maka dia membenarkan. Dia tengok agama Islam, orang Islam bercakap pada Tuhan yang satu. Akhirnya hati tidak ada tasdik, dia yakin Tuhan itu satu. Tasdik pula kepada Nabi Muhammad. Bila hati tidak ada tasdik, ada kepercayaan, belum memadai lagi. Kena iqrar bil lisan, kena ucapkan dengan lidah dia. Maka dia perlu mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu benar iqrar bil lisan. Dalam tu ada yakin dia. Maka diikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pendapat jumhur ulama, seseorang itu dikatakan Islam. Percayalah hati dia bisa. Ada satu pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, tak salah, dia mengatakan bahawa iman dan Islam itu tidak syarat ikrar. Orang itu percaya dalam hati dia, maka itu dikira orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang ini tidak mendapat hak
untuk dilayan sebagai Islam di dunia. Di dunia dia tidak mendapat hak layanan sebagai seorang Islam. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun pernah tengok dia mengucap. Orang bukan Islam, tiba-tiba meninggal dunia, maka keluarga dia ambil kentut. Jadi tak ada hak kita nak ambil dia. Tak ada hak. Maka dia mana tak berdosa orang Islam. Sebab dia tidak mendapat hak diuruskan jenazah dia, dimandikan, dikafankan, dikebumikan kubur Islam. Sekiranya orang tu mengucap kalimah syahadah, apatah lagi kita ada peraturan yang peraturan yang bersistem. Jadi orang nak masuk Islam mengucap lah bagi pejabat dan sebagainya, ada borang dia. Jadi bila orang tu dah macam tu, kita kata dia ada hak sebagai seorang Islam. Kalau dia meninggal dunia, wajib umat Islam mandikan dia, kafankan dia, solatkan dia, dan dikebumikan di bumi Islam. Jadi ulama mengatakan bahawa kalimah syahadah ni syarat Islam atau apa? Jadi ulama mengatakan bahawa syahadah ini bukan syarat iman. Syahadah ni syarat untuk diberikan hak menguruskan jenazah dia. Bermaksud sekiranya orang itu tidak menuturkan kalimah iman itu, hanya sekadar di hati saja meyakini keesaan Allah, meyakini ke Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah dia adalah seorang mukmin. Bermaksud tidak akan dimasukkan, tidak akan kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka. Sebab orang ini mukmin di sisi Allah. Jadi ulama dalam masalah ini kata dia bukan iman itu bukan syarat tutur. Dah. Jadi bila begini pendapat dia, maka Syekh Zaini Dahlan mengambil bukti hujah bahawa Abu Talib itu mukmin. Abu Talib itu beriman kepada Allah. Abu Talib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini dalil banyak. Di antara dalil dia, kata Syekh Zaini Dahlan, ada riwayat yang ditulis oleh ahli sejarah. Tak salah dalam kitab Sirah Ibn Hisham, di antara kitab sirah yang sangat masyhur dalam Islam ini, nama kitab Sirah Ibn Hisham. Dalam kitab sirah itu diceritakan bagaimana Abu Talib ketika mengetuai rombongan peminangan Nabi kepada Khadijah. Nabi Khadijah. Jadi kalau orang kata Khadijah meminang Nabi, salah. Nabi yang meminang Siti Khadijah. Siti Khadijah hanya menyatakan hasrat sahaja. Dia ada hasrat suka kepada Nabi. Bukan Nabi tunggu rumah Siti Khadijah datang minang tak. Rasulullah yang meminang Siti Khadijah. Tapi hasrat mula tu Siti Khadijah yang menyatakan hasrat dia. Berkenan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu Nabi lah tidak. Jadi di antara ketua tu adalah Abu Talib. Dalam sirah menceritakan Abu Talib memulakan kalimah dia dengan menyebut nama Allah. Abu Talib menyebut nama Allah yang esa. Satu. Ada 2-3 hujah. Syekh Zaini Dahlan mengatakan bahawa Abu Talib ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah. Ini lagi jelas. Lagi jelas. Percayanya Abu Talib kepada Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Abu Talib percaya atau tidak anak saudara dia Muhammad ini adalah Rasul? Dia percaya ke tidak? Maka ulama sangat percaya. Dan Abu Talib telah bersama Nabi semenjak kecil. Selepas Nabi dijaga oleh Abdul Muttalib, datuk dia. Selepas Nabi dijaga oleh Abdul Muttalib, maka wafat Abdul Muttalib, maka penjagaan Nabi diambil alih oleh Abu Talib, bapa saudara dia.
ketika Nabi masih kecil. Sedangkan Abu Talib ketika itu anak dia ramai. Dia ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Ja'far. Jadi Abu Talib anak dia ramai. Dan dia jadi penghulu Mekah lah, menggantikan Abu Talib. Tapi dia jadi penghulu, maka keadaan ekonomi dia taklah begitu sangat. Maka dia menjaga Nabi semenjak kecil. Dan Abu Talib melihat irhas. Irhas ni satu benda yang mencarikan adat berlaku kepada Nabi sebelum diangkat jadi Rasul daripada irhas. Irhasat nama dia. Sesuatu benda yang mencarikan adat berlaku kepada seorang Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, itu nama dia irhasat. Jadi Abu Talib ini melihat irhasat yang sungguh banyak kepada Nabi SAW. Di antara Abu Talib tahu, perasan, iaitu apa yang Abu Talib lakukan. Abu Talib ni bila makan, maka dia tak akan makan makanan itu sehingga Nabi Muhammad ada sama, Rasulullah pun ada sama. Selagi Rasulullah tak datang, dia akan tunggu, cari mana Muhammad, mana Muhammad. Entah dia main ke mana ya, panggil dia. Bila datang Rasulullah, baru Abu Talib makan. Kenapa? Sebab Abu Talib perasan. Apa dia perasan? Abu Talib perasan kalau dia makan, Rasulullah tak ada, maka dia akan lapar. Tak cukup makanan tu. Makan, habis. Dia bukan kaya, sekadar je lah. Makan. Makanan yang dia makan tak cukup. Dia pasal sikit, rasa lapar. Tetapi bila Rasulullah ada, makanan yang sama banyak, kenyang. Abu Talib perasan tu. Dia tahu bahawa anak ini bukan sembarangan. Sebab itu ketika mana Abdul Muttalib menjadi penghulu di Makkah, maka dekat Kaabah Al-Musharrafah itu adanya tempat, bukan sofa lah, Arab dulu dia bukan sofa, ada macam apa? Macam bangku tinggi duduk, tu untuk penghulu dulu situ. Agak tinggi lah kursi tu kan. Duduk dekat Kaabah. Dulu tak ada sofa jadi. Dia letak mungkin dia anyam dengan jerami ke. Dekat Kaabah tu ada satu kursi. Itu penghulu Makkah punya kursi Abdul Muttalib. Jadi orang sangat hormat kepada Abdul Muttalib sehingga kursi di Kaabah pun jangan siapa duduk di kursi itu. Semua kata gini, kursi Abdul Muttalib penghulu Makkah. Dan Abu Talib ramai anak buah, ramai cucu. Yang mana cucu-cucu dia ramai bermain dekat Kaabah ni. Sekiranya ada sebahagian cucu mereka memanjat naik dekat kerusi itu, pak-pak saudara akan capek tarik. Jangan, ketulahan kan? Jangan rasa tambah lagi. Atuk punya tu kan, jangan. Mana bila ada cucu dia naik, dia akan tarik. Tunggu, jangan duduk. Duduk. Dia tu benda macam tu dah biasa. Kerusi tak seorang boleh duduk. Kalau ada budak-budak naik, ayah dia akan tangkap budak ni. Dengan naik itu kerusi atuk tu. Ketika mana Rasulullah naik di atas kerusi itu, Nabi kecil, Rasulullah naik ke atas kerusi itu, pak-pak saudara ni pakai nak tarik Nabi SAW turun. Dan ketika itu masuk Abdul Muttalib, dan dia nampak, maka dia kata biarkan dia duduk kerusi itu. Adapun Muhammad jangan kau tarik, biar dia duduk di kerusi itu. Li'annahu sya'nun, kata dia. Dia betul kata li'annahu lahu sya'nun. Bermaksud betul kata budak ni nanti jadi orang besar. Jadi atuk pun dah firasat. Biarkan dia duduk. Kata Abu Talib, sebab budak ni nanti akan jadi seseorang yang hebat, kata Abu Talib. Jadi Abu Talib pun dah mengetahui kelebihan Nabi Muhammad. Apatah lagi Abu Talib duduk lebih lama lagi dengan Rasulullah SAW, dan dia melihat kelebihan yang ada pada Nabi SAW, sehingga dia dibawa ke Syam. Itu disebut lagi. Itu kisah yang jelas kepada Buhairah.
Ketika mana Abu Talib pergi ke Syam, satu ketika mana Abu Talib makan, Nabi mesti ada. Satu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa cinta kepada Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Talib tak sanggup berpisah. Masya-Allah. Bermaksud Abu Talib lebih mencintai Muhammad berbanding Sayyidina Ali dan Ja'far. Sehingga ketika mana Abu Talib pergi berniaga ke Syam, yang dibawa adalah Nabi kita. Dia tak bawa Sayyidina Ali. Sebab Abu Talib dia seolah macam tak boleh berpisah dengan Nabi SAW. Ada perasaan cinta. Maka ketika dia bersafir, Nabi dia bawa sama. Sehingga sampailah tempat rahib Buhaira. Ada satu gereja dan depan gereja pokok yang rindang. Ada pokok yang rindang depan gereja tu. Rupa-rupanya gereja ni dibuat sebelum pokok tu lagi. Pokok tu hidup dulu. Dan rahib ni sengaja buat bukan gereja, tempat dia beribadat lah. Bukan gereja ni untuk orang ramai kan. Ni tempat ibadat. Rahib tadi duduk situ beramal macam dia lah. Duduk depan pokok tu. Sehingga datang Abu Talib dengan Rasulullah, dengan rombongan nak sampai ke Syam, berehat dekat pokok tu dulu. Dan rupa-rupanya rahib ni dalam beberapa tahun, sekian tahun, kerja dia duduk dekat rumah tu memandang pokok tu. Dah bertahun-tahun dah kerja dia memandang pokok tu. Apa yang dipandang? Bila sampai rombongan Abu Talib ni, baru dipanggil datang rumah makan. Sebelum tu orang duduk pokok tu tak ada ajak makan. Ramai dulu. Tapi rombongan Abu Talib dia panggil wakilnya, panggil semua orang yang ada berehat kat pokok tu, datang, aku nak jamu makan. Kata rahib. Oh, dengan lapar-lapar dah haga orang ajak makan. Datanglah. Makan dia jamu makan semua. Maka rahib kata, ada lagi tak yang tak datang? Dah habis dah semua ada datang. Ada lagi yang tak datang. Oh, ada tu budak kecil ya, dia kata. Kita suruh jaga ada barang-barang kita banyak, kambing-kambing. Ada berat dagangan kita ada berapa budak kecil ya. Kata orang tadi. Mana dia? Ada jaga pokok tu tak apa. Abu Hurairah kata, aku panggil ni sebab budak tu lah. Bukan sebab kamu, dia kata. Panggillah Nabi SAW sampai. Bila sampai, Buhairah tanya, siapa ayah budak ni? Abu Talib kata, akulah ayah dia. Ini pas selawar pun kalau anak kita sebut anak kita lah kan. Maka Buhairah kata, tidak mungkin budak ini mempunyai ayah. Tidak mungkin budak punya ayah. Barulah Abu Talib kata, ya betul, aku pak saudara dia. Mana kau tahu pula? Maka Buhairah kata, daripada jauh aku dah nampak dia. Sebelum rombongan kafilah tu sampai, Buhairah ni sebenarnya dia menanti-nanti zahir Nabi akhir zaman. Sebab padri-padri dulu ada maklumat tentang Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab Injil, kabar gembira tentang Nabi memang ada dalam kitab Injil. Orang Kristian dia dipadam, dia seleweng kitab tu. Tapi bila cari masih ada lagi kalimah-kalimah tu. Sebab Al-Quran sebut apa? Kitab Injil tu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara tugasan Nabi Isa dalam surah Shaf, Nabi Isa kata, wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku diutuskan oleh Allah untuk beri kabar gembira kepada manusia. Wa mubasysyiran bi rasulin, beri kabar gembira tentang rasul ya'ti min ba'di, yang datang selepas aku, nama dia Ahmad. Di masa kita Injil ada tu. Dan sebahagiannya maklumat itu sampai kepada padri-padri ni tentang umat akhir zaman. Termasuk
rahib ini. Dia tahu maknanya, dan banyak riwayat cerita-cerita tentang Nabi akhir zaman ini. Dan dalam kitab itu menceritakan bahawa pokok di hadapan itu Nabi akan satu ketika Nabi akhir zaman akan berehat di pokok itu. Itu maklumat dia dapat. Dalam kitab dia menyebut bahawa satu masa Nabi akhir zaman itu akan singgah dekat pokok itu berehat. Dia ada maklumat dalam kitab dia. Mungkin tak ramai yang tahu. Dia ada maklumat tu, dia buat rumah situ. Sebab dalam kitab tu ada maklumat tentang satu masa Nabi akhir zaman itu akan berehat di pokok tu. Di pokok itu. Dia tahu kenapa di pokok tu, dia buat rumah situ. Maka dia menunggu sepanjang masa. Masya Allah, sabarnya. Dan ada lagi alamat-alamat yang dia mengetahui. Di antara dia, Nabi akhir zaman itu awan akan ikut dia ke mana dia pergi. Masya Allah. Bermaksud Rasulullah alam ini berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu para sahabat ingin belajar makna hormat kepada Nabi, belajar daripada alam. Belajar daripada alam. Tambahan. Sedangkan Rasulullah Nabi yang berhak kita cintai, berhak kita agungkan. Dan terkadang kita tidak memahami dengan sempurna, maka alam ni ngajar kita. Cenia cara lah, cenia cara. Hati kita dikorek kan. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana alam ini khidmat kepada Nabi SAW. Nabi kalau pijak kepada batu, batu jadi lembut. Supaya apa? Supaya tidak sakit kaki Nabi SAW. Bermaksud bumi ini juga ingin memberikan khidmat dia kepada Nabi SAW. Bermaksud alam ini dia mengambil habuan macam mana nak khidmat dengan Nabi SAW, batu akan khidmat. Batu ingin memberikan khidmat kepada Nabi SAW. Bila Nabi pijak batu, lokok batu. Sebab tu dekat Bukit Uhud dikatakan dekat atas bukit tu ada apa nama? Batu sarir, batu katil. Jadi sekarang tak boleh naik. Saya cuba nak naik itu, Ustaz dia kata, tunggu Ustaz, tunggu apa? Tunggu polis telefon tu. Tunggu polis tak ada tu. Kalah ni, kalau kocak kan. Jadi polis tak bagi naik, tak bagi naik situ. Jadi kata orang pernah naik dalam gua tempat Nabi sembunyi tu ada batu tu bila Nabi bersandar, batu tu melembut supaya Nabi dapat duduk kat batu. Jadi alam dunia ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berjalan mana-mana, Nabi nak buang air, tak ada tompek. Nabi nak buang air tak ada hidung, maka pokok berkhidmat. Nabi tarik pokok tadi, dia katakan tercabut akar tu, bergerak Nabi satukan dua pokok. Satu pokok mungkin tak boleh nak hidup, letak dua pokok, tarik. Mana pokok berkhidmat kepada Nabi SAW. Bangga dia dapat khidmat kepada Nabi SAW. Awan berkhidmat kepada Nabi SAW. Nak berikan khidmat dia. Apa khidmat awan? Awan akan melindungi Nabi daripada kepanasan. Maka Rahim tadi melihat awan memayungi Nabi SAW. Kemudian satu lagi pula, bayang pokok tadi. Bayang pokok ikut matahari sepatutnya kan. Tapi tak, bayang pokok ikut Nabi. Ini pokok, bayang kat sini, Rasulullah pusing ke sini, bayang pokok ikut Nabi. Bismillah. Bayang pokok. Ya. Jadi Rahib melihat dan tahulah inilah Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Abu Talib kata ini anak dia, Rahib mengetahui bahawa Nabi akhir zaman itu keadaan yatim piatu. Itu diketahui oleh Rahib dahulu. Nabi akhir zaman itu adalah yatim piatu. Jadi Rahib kata ini bukan anak kau. Ini adalah betul mengaku. Maka Rahim kata bawa balik budak ni, jangan pergi Syam. Bawa balik.
Rahib itu mengatakan bahawa ini adalah Nabi akhir zaman kepada Abu Talib. Mana Rahib itu cerita Muhammad ni siapa? Jadi Nabi akhir zaman. Jangan bawa ke Syam nanti orang Yahudi, orang Kristian akan bunuh dia. Jadi cerita-cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad ini dilihat oleh Abu Talib, dan Abu Talib tak pernah membantah. Maka ini kata Syekh Zaini Dahlan, Abu Talib beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Talib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ulama mengatakan bahawa Abu Talib ini beriman. Maka Nabi sangat menyayangi Abu Talib. Dan bila meninggalnya Abu Talib, satu, maka selepas meninggal Abu Talib, orang musyrikin tidak lagi sogan-sogan untuk menyakiti Nabi SAW. Tak sogan-sogan dah. Kalau tak, sebelum dia sogan. Sebab Abu Talib ni penghulu Makkah. Dan dia rapat dengan Rasulullah. Abu Talib duduk rumah Abu Talib. Jadi sogan. Sehingga datang orang musyrikin, macam-macam dah buat dah. Sehingga ada tawaran yang tak masuk akal lah. Mengadang Abu Talib. Datang orang musyrikin ke rumah Abu Talib. Dia kata macam ni lah. Dia kata payah lah nak buat dengan Muhammad ni. Kamu ada ajar apa? Macam ni lah kata. Muhammad tu kau bagi kami tukar seorang anak muda yang lawa. Dia bagi kau. Punya tak logik punya fikiran dia. Muhammad tu serah kami ganti anak muda yang lebih lawa, kata dia. Abu Talib kata, oi. Apa kita kata? Cantik muka. Macam itulah gaya. Apa lagi bahasa kita kata? Oh, pandainya. Abu Talib kata, oh, bagus. Ada yang bagus. Macam berilah. Oh, bagus dia ni. Anak aku serahkan kepada kamu untuk kamu bunuh. Itu bahasa Abu Talib. Maksud Abu Talib tahu bahawa orang musyrikin marah kepada Nabi SAW. Hatta mereka sanggup membunuh. Abu Talib tahu. Jadi bila nak tukar tu, Abu Talib kata, oh, banyak cantik. Aku serahkan anak aku kepada engkau untuk engkau bunuh, dan kau serahkan anak engkau kepada aku untuk aku jaga. Oh, banyak cantik. Satu benda tak logik lah. Tak jadi. Akhirnya datang lagi orang musyrikin kepada Abu Talib. Maka dia kata macam ni lah. Dia tahu Abu Talib tak nak serahkan Nabi SAW. Maka orang tadi bagi tawaran macam ni lah, kata dia. Muhammad ni dia kata kepada Rasulullah, dia buat Muhammad ya. Muhammad ni dia kata kalau dia buat dakwah-dakwah ni, kalau dia nak jadi raja, tujuan dia, kami angkat jadi raja. Tapi tinggalkanlah mencaci maki berhala ni. Kalau tujuan dia nak jadi raja, kami akan angkat jadi raja. Ataupun tujuan dia nak kaya kot, maka kalau tujuan dia boleh berhenti dakwah ni, dan kami akan bagi harta supaya dia kaya. Kalau tujuan dia ni nak nikah, kami cari perempuan yang lawa, kami nikahkan dia. Satu persatu. Akhir ada satu, dia kata ada dalam surah ada. Kalau dia makan kena sampuk jin, kami akan bawa dia ke dukun yang hebat. Dukun apa? Dukun yang hebat lah bagi dia kan. Satu-satu ditawarkan. Balik. Pesan kat dia. Kata orang musyrikin tadi. Balik Nabi SAW. Jadi bermaksud Abu Talib ni di antara nak jaga kaum dia, nak jaga anak saudara dia. Dia pun sampaikan lah. Dia sampaikan kepada Nabi SAW apa disebut oleh kaum dia. Dia tak kau tinggalkan dakwah ni. Ceritalah. Dan dia tawar sekian. Maka apa kata Nabi SAW? Ketegasan Nabi itu, ketegasan Nabi tidak menyebabkan Abu Talib menentang, tak.
Abu naik semangatnya. Apa kata Nabi SAW bila ditawarkan sebegitu dan di luar dia datang dia macam nak. Maka kata Nabi SAW terhadap empat saudara dia, ya am, wallahi, kapal masuk tingkatan 6. Saya sebut nak try sebut tak ingat. Setahun sekali saya buat benda ni. Tu pada pek-lopeh kan, alhamdulillah. Kita nak ada subjek. Maka kata Nabi SAW, ya am, wallahi ya am, demi Allah, wahai pak saudaraku, walau wada'a syamsa fil yamini wal qamara fi yasari, ya am, wahai pak saudara, wallahi, demi Allah, law wada'a syamsa fil yamini, kalau mereka mampu letakkan matahari di tangan kanan aku. Ulama kata apa maksud letak matahari di tangan kanan? Dua maksud. Sama ada nikmat seperti matahari ataupun seksaan macam matahari. Dua-dua tu munasabah. Kalaulah mereka mampu letakkan matahari di tangan kanan aku. Apa maksud letak matahari? Sama ada beri nikmat yang macam matahari ataupun diseksa umpama macam matahari seksaan dia. Kalaulah mereka itu mampu letakkan matahari di tangan kanan aku, wal qamara fi yasari, dan letak bulan di tangan kiri aku. Maksud bulan pun sama, nikmat yang hebat ataupun bala yang sangat hebat. Ala an atruka hadzal am, kalau nak tinggalkan untuk meninggalkan urusan ini, ma taraktu, aku takkan tinggalkan sama ada aku berjaya atau aku binasa. Itu ketegasan Nabi sebut ke bapak saudara dia. Ya am, tegak tu, bukan dia marah tak. Ya am, wallahi, demi Allah, kalau mereka mampu letakkan matahari di tangan kanan aku, bulan di tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan urusan ini, aku takkan tinggalkan. Sama ada aku berjaya atau binasa, mati. Maka semangat Abu Talib. Maka kata, ya Muhammad, teruskan. Kata dia, teruskan. Selagi mana aku hidup, aku mempertahankan kau. Naik semangat pak saudara. Jadi maksud ini dalil bahawa Abu Talib yakin kepada Nabi SAW. Maka Nabi tahu, Nabi lihat pak saudara dia mempertahankan dia. Maka dengan kewafatan Abu Talib dan kewafatan Siti Khadijah. Kalau kita nak cerita Khadijah, habis cerita Siti Khadijah ya. Sebab apa? Masya Allah. Di antara isteri Nabi yang cemburu Khadijah adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah cemburu. Sebab apa? Walaupun Siti Khadijah dah meninggal dunia, ketika mana duduk dengan Siti Aisyah, bila malam-malam agak nampak bulan agak bukan memadu asmara, tapi menyebut cerita Siti Khadijah. Dulu Siti Khadijah katanya, naik muak pula. Siti Aisyah enggak, sekali dua boleh ilmu Khadijah. Jadi mulailah orang tua tu. Bukankah aku ni anak dara? Kata Aisyah. Mungkin gua apa kau, tapi gua pun ada perasaan cemburu Siti Aisyah lah. Sebab Nabi selalu menyebut Siti Khadijah. Apalah hellonya orang tua tu kata. Jando je pun. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, ketahuilah. Nak marah Nabi. Ketahuilah, siapa tu Khadijah, ketika mana orang tak beriman kepada aku, dia beriman kepada aku. Ketika mana orang tidak menolong aku, dia menolong aku dengan hartanya. Dengan hartanya, dengan jiwanya.
Dan ketika mana aku tidak mendapat anak daripada mana-mana isteri. Nabi isteri dia berapa orang? Tak ada anak pun. Kalau ada daripada Maryam, meninggal. Dan anak aku digunakan daripada Siti Khadijah, dia kata. Tidak akan berhak aku mencintai dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan cinta aku kepada Siti Khadijah. Kata Nabi SAW. Jadi bila meninggal Siti Khadijah, maka dua kesedihan lah. Dua kesedihan, dan tambah lagi kesedihan, kemuncak kesedihan dia apa? Kemuncak kesedihan dia bila telah wafat Siti Khadijah, dah meninggal Abu Talib. Ketika itu orang musyrikin tak ada nak sogan-sogan dah. Abu Talib dah meninggal dah. Tak ada siapa nak sogan-sogan. Itu yang kisah Nabi dihina dan macam-macam lah dibuat. Maka Nabi terasa susah, sedih, dan Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Panjang kisah Taif tu kan. Sampai di Taif bertambah lagi kesedihan Nabi SAW. Sebab di Taif dakwah Nabi tidak diterima. Orang Taif membaling batu. Sampai pergi umrah, pergilah Taif. Kisah sejarah Nabi di Taif kan. Maka dia dibeli batu. Tidak ada yang beriman kecuali seorang yang bernama Akashahan boleh. Jadi Nabi sedih, tidak diterima. Kemuncak sedih lah tu. Kewafatan Abu Talib, meninggalnya Siti Khadijah, sampai di Taif dia dihina. Jadi kemuncak sedih. Jadi kalau orang kemuncak sedih dan kemuncak gembira, itu gembira yang paling nikmat. Dia tadilah, itu nikmat. Tak pernah berjalan, orang pun tak pernah ngajak, duit pun tak ada, tiba-tiba orang sponsor pilang kahwin. Kita kata nikmat contoh kan. Dia sedih, tak ada orang ngajak, duit pun tak ada, sedih, tiba orang sponsor pilang kahwin. Gembiralah. Sebenarnya keadaan sedih, satu nikmat yang amat sangatlah. Semua dia balik ke Korea ajak pilang kahwin. Aduh orang kan. Dia bukan dalam keadaan sedih. Dia berlapis riang balik daripada Korea kan. Ajak bilang kahwin tak standard langsung. Kan? Jadi Nabi ini berada berkemuncak sedih dan diberikan kemuncak kegembiraan. Apa nama dia? Iaitu Isra dan Mi'raj. Itu mukadimah Isra Mi'raj kita malam ni. Jadi dapat faham kita satu ilmu kan. Kita cerita Isra saja, di sebalik Isra jangan kita sebut. Isra ni tasliyah, kegembiraan bagi Nabi SAW. Siapa yang menghiburkannya? Allah Subhanahu wa taala menghiburkan kekasih dia. Kalau orang tu ada kekasih, kalau orang seorang ada kekasih, kita boleh tengoklah kan. Kalau orang tu ada kekasih, kita boleh tengok. Ataupun pengalaman kekasih yang pandai dengan kekasih, dia pandai memujuk kekasih. Itulah hebat. Kekasih yang hebat pandai pujuk kekasih. Kekasih yang tak hebat tak pandai pujuk. Duit banyak, tapi diboleh apa? Kain batik salah yang boleh. Contoh kan. Kain batik RM20 kan. Tak pandai pujuk kan. Kau tak ada duit ni lain. Balilah omeh kan. Bali omeh kau. Pandai pujuk kan. Kekasih yang hebat dia pandai pujuk kekasih kan. Mana ada kekasih yang lebih hebat berbanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala bila berkasih, insya-Allah dia lebih hebat. Jadi kalau kita ni dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah macam orang mengasihi kita? Orang mengasihi kita ni kasih macam tu ya. Sayang betul kat kau ni. Baklah duit dah. Duit tak kira kata. Kasih kan duit lama tu jumpa kau ni rindu tu rasa sayang tu rasa baklah duit. Duit tak kira kata. Ya Allah Subhanahu wa taala bila mengasihi seseorang disertai dengan kurniaan, disertai dengan pemberian. Allah Subhanahu wa taala bila memuliakan seseorang bukan sekadar mulia macam tu, kita kemuliakan orang mulia macam tu je. Oh, saya hormat dekat dia tu. Kata, hormat dia. Apa nak kita bagi dia? Tak ada.
penghormatan ni. Jadi kita sayang orang, kita sayang kan. Dalam berbagai kawan yang paling dia sayang. Berarti pinjam 1,000 lah. Aku tak pay lah. Tak dapat 1,000, 500. Aku tak pay dah. Tak pay tu tak ada lupa lah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia sayang, bukan sayang sesaja. Maka Allah telah berikan kemuliaan. Bila Allah Ta'ala memuliakan seseorang, bukan mulia sesaja. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling dikasihi siapa? Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghiburkan Nabi dengan penghiburan yang sangat hebat, yaitu Isra dan Mi'raj. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisrakan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, yang kami berkatkan sekitarnya. Mekah dengan sekitarnya barakah, Palestin dengan sekitarnya barakah. Saya tak pernah pergi Palestin, tapi ikut cerita-cerita orang, bumi ni bumi barakah. Termasuk kalau pergi situ ada rasa barakah dah. Barakah ni tahu tak? Barakah ni hanya diketahui oleh ahli taat. Orang tak taat tak faham maksud barakah. Barakah ini adalah kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Mekah, kita rasa barakah Mekah. Kita ke mana kita rasa barakahnya Mekah? Bila kita berada dalam Masjidil Haram, kita salat dengan khusyuk dan senang. Itu masuk barakah. Itu masuk barakah. Macam mana Mekah? Allah bergambar sana lain seronok lah rasa. Terus orang tu faham barakah. Macam Nabi Mekah, lainlah semangat lah. Bakal-bakal rasa nak pergi Masjidil Haram tu. Syukur semayang. Itu orang faham barakah. Tapi kalau orang tanya, macam mana Mekah? Nasi Arab sedap lah. Nasi Arab. Nasi untung ni sedap betul dia. Lain sedap pada tu. Dia tak sebut tentang Masjidil Haram, dia tak sebut tentang tawaf. Dia tak tahu pada saat barakah. Di bumi barakah. Bumi Madinah bumi yang barakah. Palestin bumi yang barakah. Begitu di tempat-tempat ibadat. Tempat-tempat ibadat ni adanya barakah. Jadi kalau tempat ibadat itu dimakmurkan dengan amal, dimakmurkan dengan baca Quran, dimakmurkan dengan majlis ilmu, maka tempat itu barakah. Jadi bila kita datang, Masya Allah, rasa nyaman, kuat beramal lah. Tapi kalau tempat tu dia buat berburak tempat tu, hilang barakah dia. Barakah ni didatang oleh malaikat, itu barakah. Tak barakah ni datang syaitan dan sebagainya. Beri barakah. Sebab itu kita pergi tempat-tempat yang soleh, tempat-tempat ahli ibadat, maka kita pergi tempat itu dicurahi barakah. Sebab ramainya orang-orang soleh di situ. Dan kalau kita ahli taat, kita mendapat habuan barakah. Jadi Nabi sebut Masjid Aqsa itu barakah. Jadi kalau orang pergi dia rasa situ tempat Nabi. Maka ada ulama besar di Mesir, Syekh Dr. Ali Jumaah. Ini nak pergi Mesir. Ayah hari Mesir. Syekh Ali Jumaah kata, aku membaca kitab, dia kata. Aku baca kitab tentang Palestin ni, bumi yang barakah. Aku baca kitab tentang bumi barakah, tapi aku tak faham macam mana dimasukkan barakahnya bumi Palestin. Saya aku ziarah, berpulang ziarah Baitul Maqdis, dia kata.
Dan bila aku sampai di Baitul Maqdis, aku memahami lagi satu istilah yang aku baca dalam kitab. Ada seorang ulama itu terkenal dengan gelaran dia Ghariqul Anwar. Ada seorang ulama, dia baca dalam kitab, seorang yang soleh, terkenal julukan dia sebagai Ghariqul Anwar. Ghariqul Anwar ini, ulama ini dia tenggelam dalam nur. Kalau dia beramal, kalau dia berzikir, orang mengatakan bila dia berzikir, dia tenggelam dalam nur. Ghariq ni tenggelam. Ghariqul Anwar. Masya Allah. Mana orang yang bila beramal hatinya sangat hadir kepada Allah, maka dilimpahkan dengan nur. Orang kalau berzikir kepada Allah dengan penuh hadir hati, maka dia tenggelam dalam nur. Dia tenggelam dalam kebahagiaan. Kita ni tak tenggelam. Sebab kita ingat macam-macam kan. Jadi Syekh tadi dia baca, aku baca satu kitab, ada seorang ulama ni digelar sebagai Ghariqul Anwar. Dia tenggelam dalam nur. Macam kita haus, dahaga, kita mesti cawannya. Orang tu masuk dalam air tu. Macam mana nak ngobat? Minum pula. Mana betul banyaknya tenggelam dalam air tu. Jadi ada seorang syekh nama Ghariqul Anwar, dia kata. Dan aku tak faham maksud orang tu tenggelam dalam cahaya, dia kata. Mungkin itu sebagai kiasan, bahasa kiasannya. Kecuali apabila aku sampai di Baitul Maqdis. Dan bila sampai aku maris, aku merasai Ghariqul Anwar itu, dia kata. Aku tenggelam dalam anwar Baitul Maqdis, dia kata. Dan anwar Baitul Maqdis tidak sama dengan anwar Mekah, dia kata. Syekh hidup ni. Boleh tengok YouTube. Syekh YouTube dalam tu. Cerita Syekh Ali Jumaah, pengalaman dia pergi, ada terjemah tu, susah ni dia suka terjemah. Pengalaman dia pergi Baitul Maqdis, bahawa dia tenggelam dalam anwar. Dan aku merasai nur itu, dia kata, tak sama dengan nur Makkah. Makkah ni ada barakah dia. Barakah Kaabah. Jadi kalau orang pergi Makkah dengan taat, dengan hati yang bersih, dengan jujur, mereka akan mendapat rahmat Makkah dia. Begitu juga Madinah. Madinah ada barakah, ada nur Madinah, nurun Nabi. Itu tak sama dengan nur yang lain. Ada pun Palestin dikata ada anwar yang khas. Sebab apa? Dekat situlah makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makam Nabi apa lagi? Ramainya para rasul di, maka aku tenggelam dalam anwar anbiya, katanya. Aku tenggelam, aku merasai, kata dia kan. Jadi sesuailah apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkatkan sekitarnya. Jadi antara Mekah dengan Baitul Maqdis, tengah-tengah itu Madinah, termasuk Madinah. Ini ada laluan yang penuh barakah sampai ke Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat tanda-tanda Allah Taala ini adalah merupakan nikmat, hiburan kepada orang yang memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Allah ini merupakan nikmat kepada orang yang mencintai Allah. Sebab kalau orang mencintai sesuatu, jalan-jalan untuk mengenali pencinta dia, orang yang dicintai, maka itu nikmat. Tak ada macam tu. Seorang lelaki mencintai seorang wanita, tak mana diam kampungnya. Nun ke Kelantan lah, di mana pula. Contoh, nak ambil contoh Korea. Ya. Tiba-tiba dekat Bahau ni, jumpanya orang tu sama pula kampungnya dengan tahu dia pembuat betul lah. Dokek tak dengan lorong-lorong siang, dia kata.
Oi, dokek tu kata. Oh, ya boleh. Pernah tak orang ni tanya ayah apa nak? Kenapa? Dia mencintai tanda-tanda. Yang dia niatkan orang tu lah. Tapi ada tanda-tanda. Oh, dia seronok dengan. Seronok buat. Laki pula buat balik. Pula hal ni suka bonan. Tak tahu kekasih dia. Pasalnya dekat kampung sama. Dia laki tadi sebagai tanda-tanda saja. Tapi dia seronok gitu. Dia kau duduk ke mana dia tu? Duduk kampung tu. Sekolah mana? Sama. Lagi dia suka. Beriau lah. Lelaki dia pula balik. Pula ramah benar abang kisah dia ni. Kan? Dia hanya tanda-tanda sahaja kepada kekasih dia tu. Jadi orang yang mencintai Allah suka kepada tanda-tanda dia. Kita tak suka kepada tanda-tanda kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab cinta kita bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Isra itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, Nabi bertambah gembira. Sebab kegembiraan Nabi hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala gembirakan dia. Maka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan syurga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jam tu betul kan? Saya Nabi sebelah suku lah. Tapi bona pula ni. Jam mana? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam gembiranya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi menyebut ju'ilat qurratu aini fi salah. Allah Taala jadikan qurratul ain kebaikan dalam salat. Kenapa? Sebab dalam salat itu ada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qurratul ain, apa maksud qurratul ain? Qurratul ain adalah kemuncak bahagia kita di dunia, nama dia qurratul ain. Kita hidup kat dunia ni, apa guna kebahagiaan kita? Kalau ada satu benda kehidupan dunia yang kata kemuncak bahagia kita di dunia, nama dia qurratul ain. Kalau kita jenis ramah makan apa? Makan nasi Arab ke? Qurratul ain kita nasi Arab lagi. Sebab itu kita berdoa kepada Allah agar qurratul ain kita di dunia ini pada anak dan isteri kita. Itu membawa kebaikan dunia dan akhirat, supaya kebahagiaan kita pada rumah tangga kita. Maka kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan isteri kami, Rabbana hablana min azwajina. Minta maaf ya, disebut azwaj, isteri-isteri kami. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakan isteri-isteri kami. Rabbana hablana azwajina. Kurniakan isteri-isteri kami. Kerja peribahau nak balik dia. Sebab tu ada rumah dia. Tapi kalau tak ada, mengetih kerja. Muak pula rumah ni. Ada apa? Jadi Nabi SAW kemuncak bahagia dia dalam solat. Maka Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah Taala jadikan qurratul aini dalam solat. Kenapa? Sebab tidak ada bandingan kebahagiaan Nabi berbanding ketika mana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersama dengan Allah tidak ada bandingan dia. Dan hebatnya Nabi kita dan beruntungnya Nabi kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntungnya kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak pernah melupakan kita. Bermaksud kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kebahagiaan kepada dia, bawa umat itu sekali. Sekiranya Allah Taala berikan kemuliaan kepada Nabi, bawa umat dia sekali. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Nabi nak Isra dan Mi'raj,
Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah tawaran Tuhan kepada aku pada malam ini? Maka Jibril katakan, Allah Subhanahu wa taala menjamin syurga kepada kau ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan kemudian, dan jaminan syurga buatmu. Kata Jibril. Kemudian Nabi kata, wahai Jibril, yang aku maksudkan bukan diri aku, yang aku maksudkan umat aku. Apa janji Allah kepada aku tentang umat aku? Maka Jibril membaca ayat Wadduha. Maka Jibril mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Ini tawaran untuk menggembirakan hati Nabi SAW tentang umat dia. Sebab Nabi, dia tidak gembira sendiri. Gembira bersama umat dia. Nabi tidak gembira kalau sekadar dia saja masuk syurga. Nabi akan bawa umat yang masuk syurga. Maka apa tawaran Allah kepada umat dia? Maka Jibril membaca wala saufa. Wala saufa ni hari kiamat nanti di padang mahsyar. Saufa ni benda yang jauh, saufa. Wala saufa yu'tika, akan datang di hari kiamat di padang mahsyar, yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberimu fatarda, sesuatu yang engkau redha, bermaksud sesuatu yang engkau sukai. Nabi faham. Takat tu Nabi faham dah. Bermaksud di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan hati Nabi tentang umat dia. Pasti Allah Taala mengembirakan Nabi dengan umat dia. Dan sehinggalah Nabi naik ke Sidratul Muntaha, tahu termelompet tu. Nak tutup dah ni. Ni pun dah habis sikit. Nabi naik ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab disebut apa? Jumhur ulama mengatakan Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Nabi tak dengan mata kepalanya, bi'aini ra'sihi. Ra'a rabbahu bi'ainil basar. Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya pada sini. Sebagaimana manusia melihat Allah Taala di akhirat nanti dengan mata kepala. Maka ketika itu Nabi tidak ada hajat lagi untuk turun ke dunia, sebab Nabi berada di kemuncak bahagia dia bersama dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu sebagaimana kita ketahui, Nabi belum lagi berhijrah, syariat belum lagi sempurna, walaupun Nabi berada di kemuncak syurga dia. Jadi seolah-olah kata ulama, Nabi tak nak ke mana dah, tak nak balik ke dunia dah, sebab dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat belum selesai, maka kata ulama, Allah telah perintahkan Nabi turun ke dunia, sempurnakan syariat, dan Allah Subhanahu wa taala janji suasana pengalaman Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, Nabi akan dapat setiap kali Nabi salat. Perasaan bahagia Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, Nabi akan rasai setiap kali Nabi salat. Sebab itu ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj bagi mukmin. Mi'raj mukmin itu bukan naik ke langit ketiga sampai. Saya dapat dah mi'raj tu, saya naik langit ketiga lah solat. Nampak kacik alam ni. Itu bukan. Bukan itu maksud mi'raj. Maksud mi'raj ini musyahadah pada Allah. Musyahadah pada Allah. Musyahadah pada Allah bermaksud kita merasai kebesaran Allah. Hati kita merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ikut kesempurnaan dia. Wallahu ta'ala. Sambung kita tahu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam.